Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab ke-9 dalam kitab Rahiqan Makhtum tahap kedua, iaitu dakwah secara terbuka. Kalau dalam buku teks boleh buka muka surat 109. Jadi ketika dakwah secara terbuka ni, Allah perintahkan Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Jadi dalam perintah dakwah secara terang-terangan ni, kumpulan orang mukmin terbentuk melalui persaudaraan. Ini kita kena faham. Dan terbentuk juga melalui kerjasama. Mereka memikul beban penyampaian risalah serta mereka mampu berdiri menyampaikan wahyu. Jadi ketika mereka mampu bersama-sama, turunlah wahyu kepada Nabi SAW untuk melakukan dakwah secara terbuka dan menghadapi kebatilan dengan sebaik-baiknya. Apa dalilnya? Dalil dia adalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Allah kata, dan berilah peringatan kepada saudara-saudara terdekatmu. Surah Asy-Syu'ara 214. Kemudian dalam surah ini pada bahagian awal disebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dari permulaan kenabian sampailah hijrah bersama Bani Israel. Lalu selamatnya mereka daripada kejaran Fir'aun dan kaumnya serta ditenggelamkan Fir'aun. Ada kisah ditenggelamkan Fir'aun dalam ni. Dan keluarganya. Kisah ini meliputi seluruh tahap yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun dan kaumnya untuk beriman kepada Allah. Jadi seolah-olah ada penafsir yang menjelaskan bahawa kisah ini seolah-olah dijadikan panduan. Kerana Nabi SAW seperti mana Nabi Musa alaihissalam, mereka juga berhadapan dengan pendustaan, tekanan, penolakan ketika mereka menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Jadi seolah-olah Allah nak beri kekuatan kepada Nabi SAW melalui kisah yang telah disampaikan oleh Allah melalui surah Asy-Syu'ara ni. Dan selain daripada untuk memberi kekuatan, juga agar mereka memahami dengan jelas urusan dakwah yang diamanahkan kepada mereka. Jadi dakwah ni bukanlah urusan yang mudah. Akan ada penentangan, akan ada cacian, akan ada cabaran. Dalam ayat-ayat yang lain selain kisah Fir'aun dan kaumnya, surah ini meliputi kisah-kisah golongan yang mendustakan para rasul dan para nabi. Apa kisah-kisah tu? Iaitu kisah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Lut dan juga Ashabul Aikah. Jadi semua kisah-kisah ni adalah kekuatan ataupun panduan dalam dakwah Nabi SAW. Itu semua adalah supaya orang yang mendustakan Nabi Muhammad tahu bahawa mereka sama sahaja dengan kaum-kaum yang ingkar dahulu. Jadi kalau orang ada yang menentang Nabi SAW, maksudnya mereka ni sama dengan golongan-golongan yang tadi ni. Selain Allah memberi kekuatan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat, Allah juga sedang memberitahu kepada kaum-kaum lain bahawa kalau kamu tak ikut, kamu perangai sama je macam yang lain-lain ni. Dan bahawa jika mereka masih saja dalam pendustaan dan pengingkaran, maka mereka pun perlu bersedia menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kisah-kisah surah Asy-Syu'ara ni diberitahu, dimaklumkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang azab yang dikenakan kepada kaum-kaum yang ingkar tadi. Bila ada kaum yang ingkar, maka azab tu ada. Sebab itu bagi orang beriman, mereka akan mengetahui bahawa kesudahan yang baik berada di pihak mereka, bukan di pihak orang yang mendustakan. Jadi kalaulah ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang dicela, dicaci, mereka telah pun tahu bahawa kebenaran berada di pihak orang yang beriman. Sebab itulah surah ni sangat penting dalam menyampaikan dakwah kepada orang musyrikin Quraisy dan juga permulaan kepada dakwah secara terang-terangan. Yang seterusnya, menyeru saudara terdekat. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita tengok tindakan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah panggil Bani Hashim. Kita tahu Nabi SAW berasal daripada Bani Hashim.
Nabi memanggil Bani Hashim. Kemudian apa yang Bani Hashim buat? Mereka ni percaya kepada Rasul SAW. Mereka pun datang berkumpul memenuhi panggilan itu. Tetapi Bani Muttalib bin Abdul Manaf juga turut datang. Sehingga jumlah mereka yang hadir kira-kira 45 orang. Di dalam Rahib Maktum dijelaskan bahawa bilangan yang hadir lebih kurang 45 orang. Sebab bukan hanya Bani Hashim, ada juga Bani Muttalib. Ada dua lah kat sini kiranya. Yang dipanggil hanya Bani Hashim, yang hadir Bani Muttalib. Sebelum Nabi SAW bercakap, Abu Lahab telah mendahului. Abu Lahab kata, mereka kalangan Bani Muttalib adalah bapa-bapa saudaramu dan juga sepupu-sepupumu. Maka katakanlah apa yang kamu mahu dan jangan bersikap seperti kanak-kanak. Jadi dia seolah-olah nak bagi amaran kepada Nabi SAW, kepada Muhammad ni, dah kamu panggil ni orang-orang hebat ni, orang-orang besar ni. Maka kamu datang beritahu sesuatu yang berguna kepada kami, seolah-olah begitu. Ketahuilah bahawa kaum Bani Hashim tidak mempunyai kekuatan di hadapan bangsa Arab. Aku yang paling berkewajipan untuk menegurmu dan yang akan ada di belakangmu membelamu nanti hanyalah keturunan ayahmu Bani Hashim. Jika kamu tetap pada apa yang telah kamu lakukan, iaitu mengembangkan Islam dengan sembunyi-sembunyi, maka itu lebih mudah bagi mereka untuk membelamu dibandingkan ketika kamu dimusuhi oleh seluruh suku Quraisy. Jadi ketika tu yang kuat adalah suku Quraisy. Kemudian amaran diberikan oleh Abu Lahab, dia dah boleh agak dah ni. Muhammad ni nak cakap apa ni? Jadi dia kata kalau kamu cakap benda bukan-bukan, kamu akan dimusuhi oleh suku Quraisy dan juga dimusuhi oleh bangsa Arab. Kita belajar daripada awal, bangsa Arab adalah bangsa yang mendominasi ketika tu. Jadi Abu Lahab kata kalau kamu buat lebih kurang, nanti siaplah kamu. Seolah-olah begitulah. Jadi ini belum nak cakap lagi, dah dapat amaran daripada Abu Lahab. Kita boleh tengok macam mana amaran dia sangat menakutkan. Sangat, kita boleh, kalau kita kena macam tu, agak kita berani dah. Ini adalah cabaran Nabi SAW dalam berdakwah secara terang-terangan. Seterusnya, Abu Lahab kata, sebabnya aku belum pernah menemui seorang pun yang datang kepada keluarga keturunan ayahnya dengan membawa sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang kamu bawa ini. Jadi Abu Lahab mengatakan bahawa apa yang Nabi SAW bawa ni adalah sesuatu yang buruk. Kemudian, apa tindakan Rasulullah ketika menerima amaran tu? Nabi diam. Diam Nabi ni bukan diam kalah. Tapi Nabi diam. Tidak bercakap sepatah kata pun pada waktu itu. Waktu Abu Lahab cakap macam tu, Nabi diam sahaja. Tak lawan lah. Tengoklah nak jawab ke tak. Kemudian, di kesempatan berikutnya Rasulullah SAW mengundang mereka berkumpul kali kedua. Jadi tadi kali pertama, sekarang ni dah masuk kali kedua. Jadi ketika diserang, Nabi SAW diam sebab Nabi tahu itu bukan keadaan yang sesuai. Kalau Nabi, okey, aku tak kira, aku nak cakap juga. Kemudian aku cakap pasal Islam. Maka ketika tu agak berbahaya kepada Islam. Jadi bila Nabi dengar, oh ini ancamannya. Nabi tahu ancaman dan Nabi diam dulu, kemudian baru Nabi panggil kali kedua. Kemudian apa yang Nabi kata kepada mereka? Pada kali kedua Nabi menyampaikan perkara ini. Nabi kata, Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Thumma qala, Inna ar-ra'ida la yakzibu ahlahu wallahi alladhi la ilaha illa huwa inni rasulullahi ilaikum khassatan wa ilan nas. Ammatan wallahi la tamutunna kama tanamuna wa la tub'athunna kama tastayqizuna wa la tuhasabunna bima ta'maluna wa innaha al-jannatu abadan wan naru abada. Kita tengok apa yang Nabi SAW pertama. Jadi ketika nak dakwah, perkara pertama adalah puji Allah dulu. Puji Allah. Tengok Nabi kata segala puji bagi Allah. Kemudian yang kedua, Nabi sebutkan, perkuatkan keimanan. Perkuatkan iman dan tawakal.
Nabi bukan kata ni, aku betul ni, aku betul tak. Nabi akan sebut, aku beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bawah tu Nabi syahadah. Syahadah ni antara bentuk menguatkan keimanan. Jadi Nabi menguatkan keimanan dengan cara, Nabi kata, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini adalah penyaksian Nabi SAW dan tiada sekutu baginya. Kemudian baginda meneruskan lagi, seorang penunjuk jalan tidak akan membohongi keluarganya. Jadi yang ketiga ni kalau kita tengok, Nabi SAW buat muqaddimah tentang kebenaran. Nabi tak kata, okey, Islam ni betul tak? Nabi tak mula dengan begitu. Nabi mula dengan muqaddimah dulu. Seorang penunjuk jalan tidak akan membohongi keluarganya. Kemudian baru Nabi sambung, demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Yang keempat barulah masuk kepada isi. Isi yang Nabi maksudkan adalah tentang aku adalah utusan. Isi Nabi tentang utusan Allah. Siapa utusan Allah tu? Aku. Aku merujuk kepada Nabi SAW. Itu step by step tengok. Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan pun step by step. Kemudian Nabi kata, demi Allah, kamu pasti akan mati sebagaimana kamu tidur. Kamu pasti akan dibangkitkan seperti kamu bangun tidur. Kamu pasti dihisap atas apa yang kamu lakukan. Kesudahannya adalah syurga selamanya atau neraka selamanya. Jadi, poin yang kelima ni, setelah Nabi bagi tahu isi penting utama, kemudian Nabi huraikan. Okey. Nabi huraikan dalam bentuk yang bagaimana? Bukan dalam bentuk pandangan sendiri, tapi Nabi huraikan dalam bentuk demi Allah. Semua berpaksikan apa yang Allah kata. Jadi Nabi kata, kamu akan mati. Dan juga kamu akan dibangkitkan. Kemudian, bila mati dibangkitkan akan ada syurga, ada juga neraka. Perfect, subhanallah. Jadi ini adalah permulaan ayat pertama yang keluar daripada Nabi SAW setelah Nabi SAW menyampaikan apa yang disampaikan tentang yang pertama tadi isi iaitu pelantikan baginda SAW sebagai Rasul. Jadi sebelum Nabi nak bagi tahu semua-semua tu, Nabi dah berhadapan dengan Abu Lahab, kemudian Nabi diam dulu, pertemuan kali kedua barulah Abu Lahab dah tak cakap macam tu, baru Nabi SAW sampaikan apa yang perlu disampaikan. Okey, setakat ni je dulu, kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.